Semua dok sibuk nak ulas berkenaan debat Rafizi Ramli dan Shahir Sulaiman berkenaan ekonomi semalam. Dan ini ialah pandangan saya berkenaan dengan hal tersebut. Bagi mereka yang tak setuju dengan pandangan saya ini, terpulang. Saya tidak akan memaksa anda untuk mengikut apa jua pandangan saya. Jadi, sebelum kita ulas debat kedua-dua insan ini, kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk kita ulas berkenaan debat kedua-dua tokoh ini, pertamanya saya ingin menegaskan sekali lagi betapa saya memang tidak setuju dengan idea perdebatan ini. Bagi saya ini semua membuang masa, terutamanya bila salah seorang daripada pendebat itu ialah seorang ahli politik yang bertaraf menteri yang sepatutnya lebih memfokuskan masanya untuk membuat kerja-kerja yang sepatutnya dibuat. Tetapi nak buat macam mana? Pemain politik negara ini memang selalu lebihkan showmanship over substance lah. Dah biasa dah benda tu masalahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan ulas debat ini daripada 3 aspek. Aspek teknik perdebatan itu sendiri, aspek idea dan isi yang disampaikan dan juga konklusinya, apa impaknya kepada rakyat. Berkenaan dengan aspek debat itu sendiri, perlu saya ingatkan, ini adalah pertembungan antara raksasa menentang anak Ultraman. Raksasa menentang anak Ultraman lagi tu. Rafizi Ramli ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang raksasa dalam dunia debat dan juga pidato. Beliau kan champion masa dekat MCKK dulu. Berpengalaman pula tu sebagai pembidato setiap kali program PKR ataupun Pakatan Harapan ataupun dulunya Pakatan Rakyat. Dan kini menjadi menteri, sudah beberapa kali menjadi MP dan juga merupakan timbalan Presiden PKR. Shahir pula memang seorang yang bukan pendebat. Beliau cuma mahir menulis dan juga merupakan first termer untuk MP ini. Jadi dari segi teknik, kebolehan dan ketokohan debat, Rafizi memang jauh mengatasi Shahir. Ini adalah fakta. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konteks perdebatan semalam, kedua-dua pendebat gagal mengoptimumkan basic dalam perdebatan itu, iaitu penghuraian definisi, penghuraian parameter kerangka debat dan juga beban pembuktian dan penghujahan. Misalnya, dalam bab definisi, tiada seorang pun yang dapat mendefinisikan tentang apakah maksud model ekonomi yang dicanang-canangkan. Adakah ianya bermaksud falsafah ekonomi? Ataupun mazhab ekonomi? Ataupun kerangka ekonomi? Adakah ianya merupakan dasar ekonomi? Tidak dinyatakan. Cuma Shahir agak mendekati definisi ini dengan memfokuskan kepada fundamental. Namun bagi saya, ia tidak berapa disusun dengan baiklah secara asasnya. Begitu juga dengan parameternya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, juga tidak dinyatakan dengan jelas. Apakah parameternya berlandaskan perkara-perkara yang sudah berlaku? Ataupun mungkin ianya merupakan perbandingan antara beberapa set ekonomi? Ataupun mungkin fokus kepada siapa yang mempunyai cadangan yang lebih baik? Dan begitu juga pembuktian. Apa yang kedua-dua pendebat ini ingin accomplish melalui debat ini? Semua ini kurang dihurai dan juga disampaikan dengan jelas dan kemas. Mungkin sebab masing-masing hanya fokus kepada skrip masing-masing, kekangan masa dan sebagainya. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, Shahir tiada pengalaman dalam debat seperti ini dan bukanlah seorang pembidato. Maka kita masih lagi boleh memberikan beliau sedikit benefit of doubt. Tetapi bab Rafizi pula, ianya sangat-sangat mengecewakan. Kalau saya perform macam Rafizi semalam, dah lama tok guru debat saya iaitu saudara Yus Farizal Yusof baling kepala saya dengan buku kalkulus. Benjol kepala saya bang. Kemudian kita berbalik kepada intipati debat ini sendiri. Debat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebenarnya bertujuan untuk melihat apakah model ekonomi baru yang bakal dibawa oleh kedua-dua pendebat. Di sini kita lihat sedikit pendekatan berbeza yang dibawa oleh mereka berdua. Rafizi lebih menekankan tentang masalah struktur seperti masalah tata kelola, proses-proses ekonomi seperti struktur penggajian, tarikan pelabur, pengurusan hutang negara dan macam-macam lagi. Manakala Shahir pula lebih fokus kepada isu fundamental, isu-isu asas model ekonomi itu sendiri. Sebab bagi Shahir, fundamental ekonomi kita sendiri belum jelas dan bila asas pun belum jelas, bagaimana kita hendak memperbaiki struktur. Di sini Shahir cuba untuk membawa kita untuk menilai semula apakah kiblat ataupun rujukan ekonomi kita dengan memetik beberapa isu berkait dengan pertumbuhan kekayaan, keadilan dalam pengagihan kekayaan itu sendiri, asas sosioekonomi rakyat dan sebagainya. Dari sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat satu perbezaan idealisme yang
taklah ketara sangat, namun tetap sangat signifikan. Perbezaan idea ini boleh menjurus kepada penetapan dan pelaksanaan dasar yang berbeza. Strategi Rafizi lebih menekankan pertumbuhan ekonomi aras tinggi dengan mengambil beberapa pencontoh program-program top-down yang beliau sertakan. Manakala Syahir pula lebih menekankan tentang core values ataupun nilai asas dan menumpukan kepada aspek ekonomi marhain. Daripada semua itu, maka benarlah kata-kata Fahmi Reza. Pakatan Harapan lebih ke arah kapitalis dan liberalis, manakala PAS ini menghampiri fundamentalis dan juga sosialis. Di sini memang nampak ketara sangat tuan-tuan dan puan sekalian. Baiklah, cukup pasal basic idea yang mereka bawa. Kini kita pergi ke bahagian yang lebih hangat, iaitu corak pemikiran dan pelaksanaan idealisme mereka sendiri. Rafizi seperti biasa hanya mengulangi perkara-perkara yang sama beliau laungkan di atas pentas-pentas ceramah seperti hutang negara 1.5 trilion, rasuah dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama, mungkin Rafizi terlupa untuk highlight perkara-perkara yang bagus yang sedang berlaku bawah kendalian beliau ataupun sebelum ini, jikalau ada. Bila beliau mengulangi ayat yang sama, ini menimbulkan rasa macam tak puas sebenarnya kerana kita sudah faham basic problem. Beliau telah menekankan perkara itu berkali-kali. Namun Rafizi tidak menegaskan tentang model apakah yang hendak dibawa. What is the solution of the problems? Anda boleh tonton ulasan Profesor Madeline Burma dan juga Profesor Barjoaya Bardan ini dan saksikan apa yang terjadi di hujung video. Cuma masalah saya ni, mungkin masalah orang tua ni, saya tertunggu-tunggu sebab saya punya idea, sebab saya kata model ekonomi baru. So yang saya nak cari tu baru tu. Di mana barunya? So saya tunggu sebab saya membandingkan dia sebelum saya datang tadi, saya membandingkan dengan model ekonomi baru yang pernah diperkenalkan zaman Datuk Seri Najib. So saya ada baru je dekat situ. So bila mendengar YB Rafizi, dia keep on repeat, bukan dia repeat lah, dia menceritakan tentang oh yang ni kita dah buat, yang ini dah kita lakukan. Bagi saya, saya masih lagi tertunggu-tunggu model ekonomi yang barunya. Di mana barunya? Ya. Itu je. Saya pun setuju dengan Datuk Dr. Madeline. Mana kita tidak nampak pembaharuan yang jelas. Memang ada beberapa pembaharuan. Mana saya sebenarnya menjangkakan bahawa yang paling penting kedua-dua panel akan mengemuka. Nampak tak? Entah mengapa ketika kedua-dua pakar ekonomi ini sedang grill Rafizi, tiba-tiba ulasan tersebut dihentikan siarannya secara mengejut. Adakah ada pihak kepanasan bila menteri dihitam sebegitu rupa? Kita pun tak tahu. Terkejut tau, tiba-tiba pak putus macam tu je. Dalam masa yang sama, Syahir pula lebih kemas dengan slide presentation beliau. Dan saya anggap Syahir ini datang bukan untuk berdebat sebenarnya. Sebaliknya, beliau memang fokus untuk berkongsikan idea. Cuma mungkin kerana kekangan masa ataupun kegugupan, Syahir gagal menerangkan lebih jelas mengenai 4 tiang ekonomi yang menyokong bumbung rumah kestabilan ekonomi yang kini menjadi bahan troll dan meme di sana-sini. Selain itu, Syahir juga kurang menjelaskan impak-impak yang boleh berlaku sekiranya model cadangan beliau ini gagal dilaksanakan. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini disebabkan oleh gugup ataupun kekangan masa ataupun kurang pengalaman, wallahualam bisawab. Rafizi membuat kesimpulan dengan fokus kepada faktor dalaman dan sejarah pemimpin lepas, di mana ianya sangat dominan dalam menentukan ekonomi semasa. Beberapa kejayaan awal kerajaan perpaduan madani ini seperti mengawal harga barang, which is taklah kawal mana pun sebenarnya. Inflasi semasa dan cadangan perstrukturan semula gaji pekerja awam dan swasta nanti, itu yang ditekankan oleh Rafizi. Tetapi tidak ada mega projek kerana kerajaan baru ini fokus kepada membuat beberapa penstrukturan semula termasuk subsidi bersasar dan tata kelola. Tapi masih tidak ada poin jelas apa yang nak ditekankan bila dia merujuk kepada tata kelola. Belum cerita rujukan ekonomi mereka kepada IMF lagi. Nampaknya pihak Rafizi dan juga kerajaan masih lagi berfikir within the same circle dan terperosok dalam mentaliti pembangkang dalam menjalankan ekonomi di Malaysia ini.
Ini tidak mengherankan lah. Selepas 8 bulan financial analyst masih kaya kabur, ke manakah kerajaan ini akan membawa hala tuju ekonomi negara kita ini? Manakala di pihak Syahir pula, beliau memang sangat-sangat jelas ke manakah perlu ekonomi Malaysia ini berkembang dan disimpulkan dengan 4 yang utama yang menyokong bumbung kestabilan ekonomi negara tersebut. Cumanya tuan-tuan, konsep ini masih lagi agak generik dan patut disokong oleh beberapa kajian lapangan yang lebih padu lah. Beberapa isu berkaitan ekonomi juga dinyatakan sewaktu Syahir membuat kesimpulan. Dan cadangan ini insya-Allah kita nampak sangat selari dengan tajuk debat ini, iaitu untuk merangka model ekonomi baru untuk negara kita ini. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, dalam hal debat ini saya menyatakan tiada siapa yang menang ataupun kalah. Cumanya kita lah sebagai penonton dan rakyat, kita boleh membaca cara berfikir seorang menteri dari satu segi dan juga daripada seorang YB ahli parlimen yang mewakili rakyat. But in the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jua capaian daripada debat ini sebenarnya? Tetap benda yang sama juga kita akan hadap. Rakyat tetap membanting tulang, terpaksa mencari sesuatu nasi, tetap juga kena berusaha lebih, tetap merungut tentang harga barang yang meningkat dan macam-macam lagi. Tak kiralah model baru ini boleh dimajukan ataupun tidak, kita akan tetap berhadapan dengan keadaan yang sama juga. Kerana itu, tuan-tuan puan sekalian, saya telah nyatakan pada awal-awal video ini tadi, saya tidak setuju sebenarnya dengan konsep debat ini kerana sebagai seorang Menteri Ekonomi, daripada Rafizi menghabiskan masa dengan berdebat situ dan sini, baik beliau fokus kepada usaha untuk memantapkan ekonomi negara ini. Tetapi kita nak buat macam mana, tuan-tuan dan puan sekalian? Kerajaan ini kan kerajaan Rafizi. Maka bak kata Sani Hamzan lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.